Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang sahabat-sahabat semua, Puan Normah, apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat ya. Saudara Ilyas Muhammad, terima kasih hadir petang-petang ini. Saudara Rain, bila sebut Rain sebenarnya sekarang ni Nek Abah Wahab, saudara P Malaysia, saudara Ilyas Muhammad, Izzuddin di Pulau Pinang cuaca mendung. Raja Kamal, Raja Bazia, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Ramzul, begitu juga Saudara Abdul Majid, Saudara Nik Abdul Wahab dari Kuala Lipis, terima kasih. Puan Rogayah, saya nak beritahu saudara, saat ini sekitar rumah saya ini sudah pun hujan. Belum lebat sangat, tetapi guruh berdentum-dentam di sana sini. Nandakan mungkin hujan lebat. Saudara Aziz Rafi'i, saudara bagaimanalah laporan tempat anda? Katanya Saudara Nik Abdul Wahab, dia kata di Kuala Lipis panas terik. Jabat Pembela di Kulim, terima kasih hadir. Bagaimana kedudukan di Kulim? Nak tahu juga sebab kawasan rumah saya sekarang ni hujan. Belum hujan lebat lagi, tapi sudah boleh dengar bunyi suara guruh berdentum-dentam, sahut bersautan ya. Fauzia Muhammad, Puan Mahat. Jabat Pembela Kulim mendung. Alhamdulillah. Kalau mendung tak apa, jangan hujan lebat sangat. Saudara Muhammad Faizi, sejuk sikit. Saudara Edi Tahir, Ipuh katanya baru lepas hujan. Terima kasih Edi. Di Puncak Alam kata Raja Kamal guruh, tapi hujan belum lagi. Puan Selama Yusof di Kuala Pilah, tengah hari panas, petang mendung, nampak macam nak hujan. Saudara Puzia Ismail, Keluang bagaimana keadaan di Keluang? Maya Kurina ceras, baru turun hujan, tapi dah berdentum-dentam lah ujungnya saudara. Keadaannya begitu. Melaka hujan, Kulim mendung, Saudara Karupayah, Juragan Gemilang, apa khabar sahabat? Saya di Kemunting katanya hujan lebat. Angkat jemuran, kata Juragan Gemilang. Madam K, bagaimana kawasan anda? Rizana Cik Aini di Kajang sudah mula nak hujan. Saudara Abdul Aziz, selamat petang. Cuaca di Miri panas, tapi pagi tadi langit gelap saudara. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, cuaca cerah dan panas. Saudara Abdul Aziz, selamat petang. Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, tak tahulah macam mana kedudukan di Johor Bahru. Zaz, ada saudara ke kerja dekat Westland? Zaz, saya sebenarnya ini adalah hadiah daripada Westland yang beri hadiah waktu masa musim kelima dulu saudara. Saya tengok topi ni cantik. Saudara? Tak ada, saya tak punya saudara saudara Zaz. Kujoy kata salam perpaduan. Terima kasih. Dari Kuantan ya, kata Kujoy. Saudara Timah Kasim, Faizal Acoy, Faizal Ismail, Keluang sudah penuh hujan. Johari bin Nazam. Itulah saya keadaannya, cuaca di sekitar kawasan rumah saya sudah hujan. Tapi belum lagi selebat-lebatnya. Cuma dah dengar pun bunyi guru berdentum-dentam di sana sini. Puan Aizah. Saudara Azman dia kata Keningau Sabah mendung saat ini. Saya kalau mendung, Alhamdulillah. Maksud Bukit Pentajam bagaimana? Rubidin. Tempatnya berdentum-dentam tapi belum hujan lagi. Itu di Petanjaya ya Ruby. Makan apa kuih petang-petang ni? Nak tahu juga samping-samping tu. Di Sungai Mati Tangkak, Johor panas lit-lit, kata Madam K. Siang tadi, saudara, di sekitar kawasan rumah saya ini panas, tapi tiba-tiba petang hujan. Begitulah keadaannya. So, Muhammad Hassan, Kedah cerah. Dia sekarang ni saya melihat di sekitar kawasan rumah saya, di Putrajaya, siang awal-awal pagi itu nampaknya cantik. Ya, saudara Rubidin. Tempat saya petir berdentum, tapi tak hujan lagi. Ya, betul, saudara Faizal Acoy. Meru Kelang, belum hujan lagi, tapi akhir hujan nampaknya. Rizana Cik Ani. Selamat menduduki SPM percubaan kepada calon-calon batch yang ke-6 pada hujung bulan ini. Rubidin baru nak masak. Masaklah untuk pasangan anda dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Sarwan M. Bakri, tempatnya cuaca mendung. Sungai Mati, Tangkak, Johor panas lit-lit. Zaz, dia tak ada tahu ke siapa calon ke Maman? Belum lagi, saudara Zaz. Petang-petang ni kita tak cakap soal politik. Saudara Maksud Bukit Pentajam petang ni makan bubur kanji. Bubur kanji tu macam mana tu? Kalau makan bubur kanji, kalau dengan kampung saya dulu tu, saya panggil kanji. Nasi itu dipanggil apa ini? Kalau di Kelantan dia panggil nasi air. Tapi dia tu makannya dengan ikan ataupun dengan kangkung, belacan. Saudara, tapi kalau bubur kanji itu tak tahulah. Apakah ini waktu saya berkatan dulu, masa muda-muda dulu, itu panggil bubur kanji yang berbagai warna. Itu bubur kanji maksud. Ataupun
manis. Dia manis. Bubukan gini manis sebenarnya. Saudara Tahir. Dia kata ada yang tiba-tiba panas telinga. Sabar. Saudara Namrong, dia kata besir ke besut saudara Namrong? Besir tulis situ, mendung. Di mana tu besir tu? Zah, saya minta maaf, tak tahu lagi calon di Kemaman, belum lagi kita mengetahui. Bro Ram, itu juga saudara Meriam, Nuraini. Baik saudara, ini saya lihat gambarannya negeri kita ni walaupun hujan, walaupun panas, kita masih lagi ada ketentraman. Saudara, kita masih tentram, tapi hari ini saya cukup kecewa. Hari ini tanggal mesti masuk dalam diri kita. Hari yang paling malang dan paling mendukacitakan kita, saudara. Hari ini adalah 19 Oktober, hari Khamis. Malam ni malam Jumaat, saudara. Kalau boleh, kita berdoalah pada Allah SWT. Ini kerana, saudara, saya dapat laporan berita dari New York. Amat mengecewakan saya apabila Amerika Syarikat, di New York, Amerika Syarikat telah menggunakan kuasa vetonya untuk menolak resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mau memberhentikan kemanusiaan, dalam pemberhentian kemanusiaan berhubung konflik Israel dan Palestin. Jadi nampak gayanya sekarang ni sebarang usaha untuk mengalih, minta supaya Israel menghentikan serangan dan sebagainya, nampak gayanya tidak nampak mencapai apabila Amerika mengemukakan kuasa veto. Dia punya kuasa veto, ada 5 negara yang punya kuasa veto, saudara. Amerika, kuasa daripada ini, tak silap saya lah, daripada England, saudara. Ini kuasa-kuasa yang penentu. Saudara, Amerika mendakwa resolusi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNSC tidak mengiktiraf hak Israel untuk mempertahankan dirinya. Itu kata Duta Amerika ke PBB, Linda Thomas Greenfield. Masa bila kita nak minta kita diiktirafkan Israel, mereka menceroboh. Itulah saya kata, percaturan kuasa besar dunia. Bila mereka besar, boleh mau menentukan segala-galanya. Ini dipanggil Uncle Sam, saudara. Dia kata Amerika mendakwa resolusi Majlis Keselamatan PBB tidak mengiktiraf hak Israel. Hak di mana? Kamu datang menceroboh, kemudian kamu mewujudkan perbalahan, kamu mewujudkan serangan. Saudara, sebenarnya saudara terdapat daripada 15 anggota UNSC, 12 mengundi menyokong resolusi yang diketengahkan oleh Brazil supaya memaksa Israel menghentikan serangan, menghentikan pembantaian manusia, saudara. Dan walau bagaimanapun ada juga mereka mengutuk serangan dilakukan oleh Hamas, sebab Hamas adalah parti, bukan rakyat. Tapi yang terkenanya adalah rakyat yang berbalah politik. Sebab itu saya kadang-kadang, saudara, di negara kita ni janganlah kita berbalah kerana politik, saudara. Kerana yang terkesannya adalah rakyat. Saya petang ini minta maaf, saudara, kasar sikit bahasa saya. Sebab saya melihat, saudara, pada Aidil, saudara Nuraini, Puan Syarifah Hafifah, saya melihat soal kemanusiaan. Ciri-ciri kemanusiaan diketepikan. Yang dilihat di hadapan adalah kepentingan politik, kepentingan kuasa besar, saudara. Jadi sekarang sebab itu UNC mengundi menyokong resolusi dikenal Brazil yang turut mengutuk serangan ngeri Hamas, manakala Rusia dan UK berpendirian berkecuali. Macam Rusia dan Amerika ni, England, dia berkecuali. Tapi Amerika menggunakan kuasa vetonya, saudara. Hanya Amerika saja yang menolak resolusi itu. Tapi sebagai salah satu daripada 5 negara anggota tetap UNSC, undiannya itu boleh juga diterima sebagai veto. Itulah keadaannya. Sebab apabila saja England, Rusia mengambil ketetapan mereka tidak campur atau berkecuali, maka kuasa Amerika itu dianggap kuasa veto. Ini kerana Amerika Syarikat, ini kata Thomas Greenfield, katanya Amerika kecewa kerana resolusi ini tidak menyebut mengenai hak Israel untuk pertahankan diri. Siapa yang serang siapa dulu? Itu masalahnya. Tiba-tiba mengatakan bahawa Israel berhak untuk mempertahankan dirinya. Bila masanya, Islam adalah agama perdamaian. Umat Islam adalah umat perdamaian. Tapi apabila dicabar, menjadi kewajipan Islam untuk bangkit, mempertahankan dan menyerang. Itu keadaannya. Saudara, tajuk hari ini kita nak bercakap kegilaan manusia. Kegilaan manusia terhadap kuasa, keangkuhan manusia, saudara. Jadi sekarang ni, di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hari ini, saudara, hanya Amerika saja yang menolak resolusi itu. Tapi sebagai salah satu daripada 5 negara anggota tetap UNSC, undian itu juga boleh diterima sebagai kuasa veto. Tindakan dilakukan ketika Presiden Amerika Syarikat, Joe Biden,
sedang melawat Tel Aviv bagi menunjukkan solidariti serta sokongan teguh Amerika. Pada masa yang sama, dia menggesa Israel membenarkan bantuan disalurkan. Ini sekarang main politik. Mintalah supaya benarkan bantuan. Tapi waktu yang sama, apabila keadaan ini kita minta diadakan gencatan senjata, tidak diindahkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Badan Kemanusiaan memberi amaran bahawa seandainya melengahkan lagi bantuan ke wilayah yang bergolak itu di Gaza, akan menyebabkan malapetaka besar, krisis kemanusiaan. Dan sebab itu saya melihat pula sekarang ini Duta Israel pada Gilad Erdan, dia terima kasih kepada Amerika kerana menggunakan kuasa veto menolak resolusi. Padanya amat buruk. Dan Washington terus berdiri bersama Israel ketika diperlukan. Itu keadaan saya. Apa nak jadi pada bangsa kita, umat kita. Saya bukan nak cakap rasis saya, tapi saya melihat dengar itu apabila Amerika menggunakan kuasa vetonya gitu. Amat mengecewakan kita. Kita tetap dengan pendirian kita. Sebab itu Duta Palestin ke PBB Rirat Mansur, suatu ucapan daripada UNSC, dia memberi amaran. Katanya membunuh lebih ramai penduduk Palestin tidak akan menjadikan Israel selamat. Itu benar. Pembunuhan terhadap warga Palestin yang begitu ramai tidak akan menjadikan Israel itu selamat. Kalau sebab itu seharusnya UNSC, United Nations Security Commission ini, Pertubuhan Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam resolusinya dengan tegas ia mengutuk semua bentuk serangan dan kekejaman terhadap orang awam serta sebarang keganasan. Yang dikutuk adalah tindakan Israel mengebom hospital, mengebom tempat-tempat awam. Kamu nak berperang dengan tentera, kamu punya hal. Tapi kenapa orang yang dalam hospital yang tak berdosa semalam 500 orang terkorban? Ribuan. Mereka mencari perlindungan. Rakyat tak berdosa dan kebanyakan yang meninggal itu adalah wanita, anak-anak kecil. Saya tengok gambar saya menitiskan air mata saya. Tak mampu saya melihat bagaimana kejam angkuhnya manusia hanya kerana kuasa. Sebab itu saya mengajak teman-teman semua dalam media sosial saya hari-hari. Saya mengajakkan teman-teman kalau boleh berdamailah. Cukup-cukuplah. Kita ni negara kecil, saudara. Negara kita negara kecil. Penduduk pun tak ramai mana. Kita baru 32-36 juta saja, saudara. Tak ramai mana. Nah, kita nak berbalas sama kita buat apa? Kenapa tidak kita wujudkan penyatuan yang hakiki? Sama-sama kita mengeling tenaga kita. Jangan lupa, saudara, negara kita adalah negara yang paling makmur. Negara paling makmur di dunia anugerah ilahi. Boleh dikatakan semua sudut negara kita memiliki. Negara lain gagal untuk menanam getah. Apabila dibawa ke negara bumi, di semenanjung tanah Melayu ini sendiri, saudara, termasuk Sabah dan Sarawak, tanam saja pokok getah merupakan sebagai tuaian ataupun komoditi yang terhebat. Dan getah-getah kualitinya begitu hebat. Apabila negara di luar, macam di negara lain, di Afrika, cuba untuk mewujudkan tanaman kelapa sawit. Mereka gagal. Kepulauan sana gagal. Apabila kelapa sawit itu ditanam melalui skim Felda dan sebagainya, saudara, dan kelapa sawit kita subur mengeluarkan hasil yang begitu hebat. Malahan minyak sawit kita itu lebih berkualiti berbanding dengan negara-negara lain, saudara. Inilah hebatnya bumi kita. Kemudian, saudara, dari bumi kita ini, saudara, adanya emas, adanya timah, adanya besi, adanya gas yang diperlukan oleh dunia serta minyak, saudara. Artinya bumi kita yang kecil ini cukup padat. Tetapi kalau kita bertelengkah, kita sama-sama berbalah, saling balun-membalun, tidak akan menguntungkan rakyat. Lihatlah apa berlaku di Israel, di bumi Arab. Sebenarnya mereka sama mereka pun berbalah, saudara. Tidak sekata. Kalaulah mereka semua itu bersatu hati atas nama sebagai umat Islam, atas nama satu bangsa Arab, saudara, di negara Teluk, sewajarnya kecil sangatlah bumi Palestin itu, saudara. Tapi mereka gagal untuk menghalang penguasaan, pembantaian, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis. Memang mereka sedar ada kuasa-kuasa besar di belakang mereka, tapi warga Arab, pimpinan Arab hanya sekadar melontarkan kata-kata.
Akhirnya NATO no action but talk only lah saudara. Kita benci kepada Amerika, tidak saudara. Tapi kita merasakan sokongannya terhadap Israel itu tak kena tempatnya. Kita sedar, semua orang tahu bagaimana kehadiran bangsa Yahudi di bumi Palestin itu, siapa yang mengusulkan, siapa yang bawa masuknya, kita tahu. Tapi kalau mereka hanya sekadar untuk hidup berdamai, tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku bila mereka hadir di bumi Palestin, mereka membuat onar, akhirnya bumi yang indah di Palestin itu hancur berkecai. Rakyat hilang hak mereka di bumi mereka sendiri. Sebab itu, kamu tahu Arab cakap jalan-jalan, yalah. Saya bukan nak menyindir mereka, tidak saudara. Tapi bagi saya melihatlah, apakah mereka lupa unjuran, ajaran para nabi yang lahir daripada bumi Palestin. Satu demi satu Allah turunkan bencana. Pun mereka tak faham-faham lagi. Masih lagi nak berbalah. Saya minta kalau boleh supaya warga umat Islam satu dunia bersatu. Bersatulah kita atas kepentingan kita dan menjaga keprihatinan ummah. Itu yang penting saudara. Saudara Haji Tahir dia kata kecil-kecil kancil pun boleh tumbangkan gajah. Betul saudara. Kalau lihat dari segi petanya, negara Israel tu kecil sangat saudara. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit mereka melebarkan tanah mereka saudara. Dan hari ini lagi saudara, dari Gaza saudara, dari Gaza City hari ini masih ada lagi apabila pesawat tempur Israel melancarkan beberapa serangan udara dan mereka menyasarkan bukan kawasan tentera saudara. Sekitar ibu pejabat utama Persatuan Bulan Sabit Merah. Dan juga sekitar Hospital Al-Quds di barat genting Gaza. Ini gambarannya saudara. Tempat yang tak sepatutnya dijatuhkan bom. Tempat yang sepatutnya untuk merawat orang yang sakit dan sebagainya. Sebab itu Pertubuhan Palang Merah Dunia dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa pesawat Israel membedil beberapa bangunan kediaman dan jalan utama sekitar ibu pejabatnya yang terletak di kawasan kejiranan Tal Al-Hawa. Itu lokasi serangan hanya berjarak 100 meter dari ibu pejabatnya dan Hospital Al-Quds. Serangan itu berlanjutan selama 30 minit. Dan di situ menempatkan kira-kira 8,000 penduduk serta kaki tangan Palang Merah, saudara yang cuba mahu untuk membantu kalau ada warga yang tercedera dan sebagainya. Rakaman video di platform X memaparkan orang ramai panik dan mencari perlindungan ketika kawasan sekitar Hospital Al-Quds dibedil. Inilah lihat saudara, ini kezaliman. Dan dalam kezaliman itu, kita mengharapkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang adakan persidangannya, saudara, mereka memang yang tuan rumahnya Brazil membuat kenyataan dan semua bersetuju meminta supaya pihak-pihak yang berwajib dengan Israel ini memberhentikan serangan dan mengutuk sebarang serangan terhadap tempat-tempat awam. Ya saudara, tapi resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga diveto. Veto ni saudara artinya kuasa akulah. Itu maksudnya saudara. Sebab Amerika adalah antara veto power. Amerika, Russia, England, tak silap saya Jerman maksudnya. Ini negara-negara besar. Jadi sebab itu saya mengharapkan, sebab kita di negara kita di Asia ni saudara, sebenarnya kita ni menjadikan kadang-kadang kita seperti bidak-bidak di papan catur yang berperang di Israel hari ini saudara. Kalau saudara melihat dari segi paparan di bursa ataupun di pengapungan monetorium ataupun kewangan, negara Indonesia, negara Thailand, negara Vietnam, Singapura, Malaysia, semua negara ini mengalami kemerosotan nilai mata wang berbanding dengan Amerika. Kita teruk ini RM4.74. Dan ini negara kita ini akan ditekan. Sebab mereka mempunyai kuasa besar, mempunyai kuasa ekonomi. Sebab itulah usaha yang cuba dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mewujudkan macam mana dia buat BRIC lah. BRIC tu antara Brazil, Russia, China, India dan juga South Africa. BRIC, BRICS. Mereka mahu mewujudkan satu mata wang baru dunia. Ini mahu sekala boleh untuk bukan menyaingi, tetapi paling tidak pun tidaklah dilihat mata wang Amerika itu adalah penting segala-galanya. Jadi BRIC diwujudkan, yang pengasasnya adalah Brazil. Kemudian negara India, Russia, South Africa, Afrika Selatan,
dan negara China. So, jadi BRIC ini diharap dapat menjadi pengimbang kepada penguasaan dari segi dasar kewangan dunia saudara. Kita hari ini apa-apa pun, kita akan menggunakan dolar Amerika itu sebagai pertukarannya, unjuran harga dan sebagainya. Sebab itu, di samping BRIC, Yang Amat Berhormat Tun Anwar Ibrahim sudah pun berusaha berjaya meyakinkan pimpinan negara-negara Asia. Kita di Asia macam Indonesia, Singapura, termasuklah China juga, Vietnam, Thailand, Filipina dan beberapa negara Asia. Kita saya tak silap 10 negara. Kita akan datang mahu mengadakan satu bentuk perdagangan dua hala antara negara dengan negara. Kita menggunakan mata wang masing-masing. Tidak lagi menggunakan dolar Amerika sebagai pertukarannya. Ya, sebab betul. Hari ini RM4.47. Bukan 447, rasanya 474 tu saya rasanya hari ni. Soal Hamid 474 bukan 47. Jadi sekarang ni gajah sama gajah bergaduh kawasan keliling yang lunyai. Betul saudara. Waktu. Sebab itu saya meminta lah. Sebab itu kadang-kadang bila saya dengar kenyataan-kenyataan hari ni dekat Parlimen. Tak habis-habis. Yang dibincangkan di Parlimen malam ni, insyaAllah saudara, saya akan berbicara sekali lagi. Mendapat undangan daripada Datuk Abdullah Sani dalam Sembang Hangit. Sebab sahabat saya Adi, dia kata dia nak jadi moderator. Banyak persoalan nak diutarakan berhubung tentang sembang bajet petang malam ni saudara, di studio Sembang Hangat. Malam ini insyaAllah saudara. Tapi saudara boleh ikuti siaran melalui siaran saya, tak ada masalah. Sebab kita ada cantumkan jam 9.30 malam. Kita membicarakan tentang untung nasib negara saudara. Dan saya juga bangga hari ini apabila Ketua Setiausaha Negara telah pun mengeluarkan kenyataan. Ini adalah langkah berjaga-jaga. Ketua Setiausaha Negara dia buat kenyataan hari ini, dia minta agar ini akan saya ulas besok mungkinlah saudara, iaitu satu perkeliling telah pun dikeluarkan oleh pihak KSN saudara. Yang ditandatangani oleh Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali dan diedarkan kepada semua ketua-ketua jabatan. Mulai saat ini tak ada lagi bentuk untuk mengadakan majlis-majlis macam-macam lah yang dilihat membazir. Malahan kalau antara jabatan sesama jabatan bolehlah menggunakan video conferencing. Tak payah lagi nak hadir ke pejabat, ke ibu pejabat, kemudian ada minum-minum, ada makan-makan. Semua ini kawalan dari segi ekonomi mesti dipertahankan dan tidak lagi dibiarkan berterusan saudara. Sahabat dari Melaka, saya tengah live ni saudara. Takkan saya tak tahu saudara. Selalu saya telefon saya jam waktu begini saya tengah live. Terima kasih, saya akan call balik. Itulah kadang-kadang marah juga saudara. Saya tengah marah hari ni saudara sebenarnya. Minta maaf lah sahabat saya dari Melaka. Sebab saya tak sebut nama lah saudara. Sebab mereka tahu saya jam pukul 5.30 petang dan pukul 5 petang. Dan hari ini jiwa saya memberontak yang teramat sangat. Kerana saya melihat kekejaman manusia sama manusia. Saya melihat hati yang seperti hati besi, hati batu. Apabila Amerika sanggup melakukan veto terhadap resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mahu mencari perdamaian. Kita mencari kedamaian dunia yang hakiki. Nak hidup di dunia ini bukanlah mana pun sementara saja. Tapi kamu nak tunjuk kuasa kamu. Sebab dia memang semua orang tahu bahawa Israel selama ini berlindung dengan Amerika. Sebab dia ada bapa angkat dia tu. Kita bukan benci. Cuma kita memang tidak mau berkawan dengan mereka. Nak macam mana kita nak berkawan dengan orang jahat. Sas-sasan ringgit dah semakin merosot. Sebab tak ada indikasi baik dari baik. Bukan soal bajet ni saudara. Malam ni saya akan berbicara dengan saudara Hasan. Bukan soal bajet. Bukan indication bajet. Semua negara-negara ASEAN terkesan semua. Malahan seluruh dunia saudara. Ini kerana masing-masing nak tunjuk kuasa. SAS yang patut dipotong macam allowance parking menteri. Banyak, sebab saya katakan tadi, malam besok, bukan malam ini, malam besok saya akan mengulas tentang surat perkeliling yang dibuat oleh Tan Sri Zulkifli selaku Ketua Setiausaha Negara bahawa penjimatan perlu dilakukan. Banyak soal nak penerbangan lah, kegunaan hotel, kegunaan itu ini. Banyak satu persatu dihuraikan. Jadi ini sekarang kita, bukan jadi apakah dengan menjimat cermat, maka ringgit kita akan kukuh? Tidak, saudara. Kedudukan dolar Amerika dengan ringgit Malaysia tidak akan dilihat mampan. Saudara, bukan mantap, mampan
hanya kerana kita mengawal perbelanjaan kita. Tidak, saudara. Sebab apa pun ini jangkaan dari luar, campur tangan dari luar. Dia mudah aja, saudara. Kalau wang Malaysia ni dilungguk dijual begitu saja. Jadi tak lakulah sekali. Itu gambarannya. Mereka mau menekan dolar Amerika tu dengan berbanding dengan ringgit Malaysia. Mereka menekan ringgit dolar Singapura. Mereka menekan mata wang Brunei, mata wang Indonesia. Dan wang Indonesia paling teruk. 3 tahun berturut-turut. Sebab rakyatnya ramai. Apakah ini kerana bajet? Bukan, saudara. Ini adalah kuasa luar. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar dalam keadaan begini, sama-samalah kita menyantuni hasrat yang amat Perdana Menteri yang mahukan agar kita melakukan pertukaran mata wang, pembelian. Katalah misal contoh, kita beli beras daripada India. Saudara, tidak lagi kita meletakkan tukarannya satu gantang, satu kilo tu $1 Amerika. Tidak. Berapa nilai mata wang di India, itulah yang kita akan bayar dalam nilai mata wang India. Dan begitu juga sangat dengan nilai ringgit Malaysia. Bila mereka membeli minyak kelapa sawit, mereka bayar pada nilai ringgit Malaysia. Bila kita membeli barang-barang mereka, macam katalah kita beli ikan daripada Indonesia, kita akan bayar dalam rupiah. Kita beli beras daripada Thailand, kita akan bayar menggunakan baht. Tak mahu lagi kita gunakan sikit-sikit dolar Amerika. Itu yang membuatkan keadaan ringgit kita tertekan, saudara. Saya bukan pakar ekonomi, itu yang mengikut kefahaman saya. Sebab awal pagi tadi pun saya runsing, saya bertemu dengan kawan-kawan saya yang mereka adalah pakar ekonomi, yang bercerita soal ekonomi dengan saya, saudara. Saya faham gitu. Kalau saya pakar ekonomi, tentulah saya akan bercakap soal ekonomi sepanjang masa. Tak mampu saya, saudara. Tapi kefahaman saya begitulah. Dan saya juga mengharapkan hari ini kehadiran Yang Amat Berhormat Tuan Anwar Ibrahim untuk menghadiri persidangan negara-negara OPEC, negara-negara Arab bersekutu atas jemputan Putera Salman adalah sesuatu yang lebih baik. Akan dicetuskan supaya yang paling penting, tapi saya yakinlah, tentulah Tuan Anwar Ibrahim akan menekankan pentingnya warga Arab, Liga Arab itu bersatu. Sama juga di negara kita. Secara sah-sahan, kalau kawalan perbelanjaan, at least negara ada reserve dan tak membazir. Itu saya setuju, saudara Sahasan. Perbelanjaan negara akan dikawal. Itu pasti. Cuma malam nantilah saya akan bercakap soal itu. Tapi cuma macam saya kata dalam 5 hari dulu, saya kata bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat dan Tuan Anwar Ibrahim adalah bajet ala Robin Hood untuk memastikan lestari kebahagiaan rakyat. Rakyat diutamakan. Memanglah orang kaya tak sukalah benda begini, saudara, sebab tinggi dia punya cukainya. Ya, saudara Hafsah Supian, saudara Sahasan, saya bersetuju pandangan anda. Senawang hadir, terima kasih. Yang ditayarkan kita dah pakai ekonomi. Betul, tapi tak tahulah pakai ekonomi ke, pakai ekonomi ke, pakai hampir wallahu a'lam bissawab, saudara Edi. Saudara Ismail Sudi, saudara Wakfi, patut ke kita ikat balik ringgit Malaysia ni? Yang ini saya tak tahu nak kata macam mana, saudara. Nak kita tambat pun, dia mudah saja. Dulu, macam mana kita nak kata, saya dengan saya, dalam poket saya ada RM10. Saudara juga nak beli duit saya kata, dalam poket aku sekarang ni bukan RM10 tau, ada RM100. Tak boleh gitu, saudara. Itu bagi saya, itu kalau, saya tak tahulah Wakfi. Soal ikat duit ni, dulu kita buat, kita pernah rugi, saudara, 30 bilion. Apabila kita memperjudikan. So, Aizah Jin, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya, puan. Aizah Jin, Saudara Rahman San, saya tidak dapat untuk memberi ulasan apakah perlu kita tambat. Bukan ikat, kita tambat nilai mata wang kita itu berbanding dengan dolar Amerika pada harga yang tertentu. Kita kalau tak tahu, cakap tak tahu, saudara. Jangan memandai-mandai. Puan Aizah, terima kasihlah, kembang bunganya. Saudara Puan Latifah Nayan, Amin. Saya bercakap apa yang saya tahu. Sepatutnya petang ini kita berbicara tentang kenangan masa silam, perkara-perkara yang santai, tidak yang berat. Tapi sebab hari ini bila saya menatap keputusan Amerika melakukan tindakan dia veto ni, dia langgar saja. Keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mahu menekan agar Israel menghentikan serangan, memberhentikan pembantaian, memberhentikan pembunuhan pada orang awam. Cukup-cukup dah. Dan kalau mereka bersalah kerana masalah dia bom ini hospital, maka perlu dibawa ke muka pengadilan antarabangsa.
Tapi akhirnya Amerika menggunakan kuasa veto. Dia kata dia bersimpati dengan si Israel. Itu naik darah saya sikit lah saudara. Naik darah saya sikit lah. Sebab bila Amerika mengatakan Israel tidak diberikan hak untuk mempertahankan dirinya apabila diserang oleh Hamas. Ini bukan soal hak. Ini bukan soal hak di bumi Israel. Hak di bumi Palestin itu adalah hak warga Palestin. Yahudi ni bukan ada negara pun waktu itu. Tapi mereka dibawa, diangkut oleh kuasa-kuasa besar selepas Perang Dunia Pertama Kedua, berada di bumi Palestin dan akhirnya membuat onar. Sir Ismail, dia kata rakyat dah susah. Betul, sekarang ni rakyat susah. Saya rasa walau bagaimanapun susah macam mana pun kita saudara, tidaklah sesusahnya warga di Palestin saudara. Insaflah. Insaflah. Sebab itu saya katakan kadang-kadang alam sudah semakin benci pada manusia. Melihat kebejatan manusia ni. Saudara Hashim Alias, terima kasih saudara, semoga sihat. Aliana Abdullah, ceras hadir tengah hujan lebat. Tunggu ambil cucu balik sekolah. Saudara Hayanda Abdullah, eloklah pergi. Dalam kereta lah ni rasanya tak? Ceras hadir tengah hujan lebat. Saudara. Jadi Tahir, tak perlulah kita tambat, kita candak sotong. Kau satu hal lagi, orang kata tambat tu bukan macam pokok, bukan macam apa ini, sampan. Saudara Edi Tahir ni merapu je. Saudara Ismail Sud, Puan Syarifah Hafifah, Puan Nuraini, saudara Pat Eli. Jadi saudara Sabri ditanya, sampai bila hak rakyat di bawah pembangkang nak diberikan keadilan dari segi peruntukan? Saudara Sabri, saya nak bagi tahu, tidak ada soalnya diskriminasi. Rakyat sama ada kamu diwakili oleh pembangkang dan sebagainya, pembangunan tetap dilakukan. Tapi tidak disalurkan melalui wakil rakyat. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah saudara. Sebagai contoh di Kelantan, Saudara Sabri, katalah di kawasan Pasir Mas, rakyat memerlukan jalan raya perlu diperbaiki. Longkang-longkang perlu dipertingkatkan supaya tidak berlaku banjir. Maka pejabat daerah yang akan disalurkan bantuan untuk meningkatkan, tidak diberi pada wakil rakyat. Ahli parlimen itu di bawah dia panggil akaun wakil rakyat. Tak ada. Itu yang mereka mengaruk. Itu yang mereka mengamuk. Saya, itu saja, tidak ada kezaliman. Jadi bila Saudara Sabri tanya sampai bila hak rakyat di bawah pembangkang nak diberikan keadilan, adil semua dapat. Tidak ada terkecuali. Begitu juga, cuma kalau yang mana di bawah kerajaan, atas nama, contoh, saya bagi contoh ya, kalau dia itu ahli parlimen, misalnya, ahli parlimen Bini Pandan, Rafizi Ramli, di bawah ahli parlimen Pandan lah. Untuk pembangunan, buat longkang ke, nak buat dewan ke, jadi wakil rakyat tu boleh pergi, boleh buat pengumuman lah, ini gini. Tapi untuk pembangkang tak ada lah. Namun, pembangunan berterusan. Tidak akan terhalang. Ini kadang-kadang orang tak faham. Sebab dimainkan oleh pembangkang. Melalui pula saya cakap politik ini. Saudara Zubaidah Ibrahim, kita jangan asyik merungut. Bersyukurlah apa yang ada. Benar Puan Zabidah. Tak payah nak kita bersungut. Apa yang kita ada, kita bersyukur. Saudara Sabri, mengapa begitu jadinya? Iyalah, dia tak ada sama-sama. Kalau tak bersama-sama, okeylah. Itu keadaannya. Allah, saudara. Takkan itu nak jadi keperkara. Asalkan rakyat tidak dinafikan. Saya cakap terus terang, banyak orang bagi tahu, sekarang ni macam di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, bila berlaku apa semua tu, tak payah tolonglah. So, saya tak berkata tak boleh. Saya tidak bersetuju. Mesti dibantu. Kerana di kalangan situ ada juga rakyat yang menyokong. Tapi takkan nak hukum semua. Saya Sabri, jangan itu. Betul lah saudara Abu Ahmad, dia kata politik tu simpan malam nantilah. Betul saudara. Kadang-kadang saya terpanggil bila saya lihat kawan-kawan ni, gagasan atau pandangannya agak menyimpang. Saudara Aiman Muhammad, dia kata Mercedes Benz tak ada. Sedih mengkang. Pula dah. Janganlah kita, bagi saya tak perlu kita sindir-menyindir lah saudara. Yang saya penting santuni sekarang ni, kita sedar bagaimana mereka yang berkuasa. Macam negara Amerika, dia gunakan kuasa veto dia. Sedangkan waktu saat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memutuskan agar meminta supaya Israel menghentikan serta-merta menoktahkan serangan terhadap warga Palestin yang tidak berdosa. Dan waktu itu rakan mereka yang ada dalam NATO, macam daripada England, daripada Russia, mereka bersikap berkecuali.
Dalam keadaan berkecuali itu, tiba-tiba Amerika kata, saya mahu supaya kita bersimpati dengan rakyat Israel. Artinya, seranglah, bunuhlah. Itukah maksudnya begitu? Itu gambarannya, saudara. Saya mengharapkan sama-samalah kita berdoa, saudara. Dalam keadaan begini, bila saat-saat begini, saudara, saya termenung, saya terkenangkanlah. Alangkah baiknya kalau negara kita itu apa ini. Tapi alhamdulillah hari ini, saudara, sealiran. Sebab keputusan yang mula Tengku Abdul Rahman waktu Allahyarham almarhum Tengku memutuskan untuk kita tidak mengwujudkan hubungan diplomat. Kita tidak ada hubungan diplomasi dengan negara Israel. Adalah satu ketetapan yang benar. Itu yang benar, saudara. Kita tak ada, saudara. Kita tak ada duta ke Israel. Dan kita tidak pun menerima duta Israel ke negara kita. Malahan kehadiran mereka juga kadang-kadang kita sekat, saudara. Rakyat kita tak dibenarkan pergi ke Israel. Tak payah. Walaupun nak tengok kekejaman negara itu, saudara. Ya, saudara. Selamat Razi, Seremban hujan lebat. Makan lepat pisang lah. Mari makan lepat pisang ngam lah, saudara. Saudara Amjad Zikram. Saudara Renieri, dia kata save Palestin. Kita cuma mampu bersuara, saudara. Cuma saya nak merasakan, kalau boleh lah, saudara. Malam tadi saya dah bercakap. Ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan atas kepedihan warga Palestin. Mereka melakukan pungutan derma, tapi wang derma itu tak sampai pun, saudara. Rakyat insaf, rakyat sedar nak bagi derma, tapi digunakan itu sebagai satu ruang untuk mereka mengaut keberuntungan. Malahan ada pula mengatakan kalau pertubuhan-pertubuhan tu mereka boleh buat potongan 30%. Bagi saya lah, kalau kita tak mampu untuk menderma, orang bagi derma tu janganlah kita cukai. Tak sepatut begitu. Kalau itu hak rakyat Palestin, hantar terus. Sebab itu Ketua Polis Negara pun buat kenyataan. Tan Sri Nizaruddin dia kata, kalau kita nak derma untuk Palestin tu, mendermalah melalui saluran yang tepat. Bagi saya, kalau tepat itu Kementerian Luar ataupun pertubuhan yang benar. Kita sebenarnya, saudara lihatlah macam ada yang berlaku dalam media sosial. Wakil daripada pertubuhan saya tak tahulah. Akhirnya niat kita ni diperlekehkan. Sebab mereka berbalah. Di Palestin tu perbalahan antara Hamas dengan kumpulan Al-Falah apa semua ni berbalah, saudara. Mereka berbalah. Yasir Arafat pun dibunuhnya, saudara. Bagi mereka tak nak perdamaian apa semua. Itu di sana. Jadi sama-sama dalam rakyat Palestin pun berbalah, lebih mudahlah untuk Israel melakukan keronyokan. Terima kasih Selamat Razif. Dia kata Seremban hujan lebat. Saudara Saudara Mak Razif dia minta asalkan hak rakyat tidak nafikan. Itu pasti, saudara. Kita ni warga Cita Damai. Saya yakin saudara adalah warga Cita Damai yang bersama dengan saya. Ya, saudara Aiman Muhammad, itu kumpulan Hamas dengan Fatah. Ini masalah, saudara. Macam dalam negara kita ni lah. Konon-kononnya kita mengatakan UMNO, yang ni suruh tepas. Berbalah. Dah elok mau pakat nasional, balah. Itu akhirnya apa jadi? Saya kadang-kadang saya geram juga, saudara. Bukan tak geram, tapi terima kasih Saudara Ramli Simbuk. Macam mana pula kata saya tambah handsome? Saya sekarang ni bertambah tua, Brother Ramli. Kadang-kadang Saudara Ramli macam mana? Saya bila tengok Ramli Simbuk ni, saya teringat zaman-zaman kami muda-muda dulu, saudara. Saudara Ramli masa itu badan ni taklah setembam itu. Dia orang handsome sebenarnya, Saudara Ramli Simbuk dulu. Dia bekas wartawan. Waktu kami sama-sama di kumpulan Karang Keraf dulu. Dulu sok khabar, satu keping sok khabar RM1, saudara. Tapi hari ni sok khabar dah RM3, rasanya tak silap saya. Ya, Saudara Ramli, lama tak minum teh tarik. Bila nak minum teh tarik, nak belanja saya? Sahabat. Kadang-kadang, Lee, ada waktunya, saya rasa terus terang saya katakan, saya ada kerinduan. Saya rindu pada teman-teman. Saudara, dengan saya ni tak payahlah pangkat-pangkat apa semua, panggil abang saya, Lee. Saya lebih senang begitu, saudara. Dalam hidup kita ni, saudara, saya lahir ke dunia ini, Allahyarhamah ibu saya, bapa saya memikirkan nama, dan akhirnya dapat nama Kamal Amir. Saudara tahu apa maksud Kamal Amir? Raja yang sempurna, saudara. Bapa saya adalah Kamal Hijaz. Getinya Gunung Hijaz yang sempurna. Payah yang lain-lain tambah. Jadi panggil saya abang sudah. Lee, Saudara Ramli Simbuk, saya dipahamkan Datuk Rafiq orang kecil sakit. Saya cuba call dia. Terima kasih. Bukanlah tambah ilmu, semua kerja bawah tangan saya. Sama-sama kita Lee, kita membina satu
ukhuwah, kita membina wujudnya syarikat kumpulan karang keraf dulu saudara. Bermula daripada tahun 1982 dalam ni. Jadi saya selalu menekankan kalau kita bersatu saudara, walaupun kita ni tak kaya raya tapi akhirnya kita akan bahagia saudara. Kalau kita bersatu. Tapi kalau kita start berpecah belah dan sebagainya, ke mana pun. Orang kata lah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat saudara. Secara alim-alim, kejayaan wartawan pun dah hilang. Manalah dia orang nak hidup. Saya sebenarnya saudara, wartawan ini sebenarnya dia kekal. Sebab dia berperitaan. Tapi sehari ini, dia tidaklah boleh dianggap itu sebagai mata pencarian. Jadi wartawan ini sebenarnya orang yang jujur melaporkan yang benar. Dia tak akan ada memihak-mihak. Sebab itu kadang-kadang saya melihat kawan-kawan membuat pencerahan. Mereka memihak, saya kata tak betul lah tu. Dan sekarang ni, dan kita juga bagi wartawan dulu saudara, kita ada etika. Etika kita, gambar-gambar yang mengerikan tidak boleh disiarkan. Berita utama dulu, sesuatu yang menyangkut soal istana itu mesti dahulukan. Sebab kalau orang bahasa orang Sabah dia panggil lead story. Kemudian barulah cerita yang lain. Dan yang kedua, gambar-gambar mengerikan tak boleh disiarkan. Semua hari ini saya heran bagaimana media sosial boleh menyiarkan gambar orang kudung perut, kudung tangan, walaupun berlaku peperangan. Memang kita nak tunjuk kezaliman yang berlaku di bumi Gaza. Bila anak kecil hilang kaki, hilang tangan, gambar tak boleh disiarkan saudara. Sebab itu akan menimbulkan trauma. Akhirnya orang yang menonton. Dulu saudara, yang seingat-ingat saya, surat khabar petang. Itu surat khabar China Press. Dia selalu menyiarkan gambar-gambar aksiden. Selalu kena marah dengan pihak polis. Sebab benda itu mengerikan dan tidak pun etika. Waktu tu saya ingat lagi lah. Bila kita buat laporan, mendapat kenyataan media daripada Kung Fu Yu, Superintendent Kung Fu Yu, dia selalu tegur, dia kata, apalah you orang ni, walaupun wartawan tu wartawan Cina, tapi cakap dalam bahasa Melayu lah, apalah China Press ni, siar gambar kereta, gemuk punya semua, tak payahlah, dia kata, cerita berita sudahlah. Itu keadaan. Secara banyak lagi sebenarnya saya nak bercerita tentang kehidupan sebagai wartawan. Tambah pula. Oh ya, Ramli Simbok semalam dah dapat call. Saya tak dapat call dia tak jawab. Saya cuba call juga ni. Tak apalah, mungkin tak sihat. Mudah-mudahan kita doa lah. Saya menganggap semua warga kita yang muda daripada saya anggap sebagai adik-adik saya. Kita ada berbeza pangkat dan tidak ada pangkat dan darjat. Yang membezakan kita adalah keikhlasan di hati dan amal ibadat kita. Itulah bakalan yang kita bawa saudara. InsyaAllah besok tak ada siaran. Lusa saya akan berbicara tentang kehidupan. Ada nampak saya dapat cerita tentang apa yang berlaku di Kuala Terengganu, kisah keluarga. Saudara, sama-samalah kita berdoa pada Allah SWT. Walaupun Amerika melakukan veto terhadap kekejaman Israel itu, saudara, kita berdoa agar Allah SWT menyantuni kekejaman mereka itu. Kerana janji Allah tetap benar. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.